Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dinomo Channel. Okay, so hari ini kita akan buat sedikit tutorial yang mana saya akan lakukan proses untuk menukarkan kita punya fuel filter, dan saya akan buat maintenance untuk kita punya air filter yang mana motosikal saya sekarang ini dah mencapai 37,000 km. Okay, jadi untuk maintenance yang pertama dulu saya lakukan pada 20,000 km yang pertama, dan sekarang ni setelah melebihi 17,000 km yang kedua, okay, saya dah perlu lakukan maintenance yang seterusnya untuk motosikal saya ni, yang mana ada sedikit gangguan pada dari segi performance kalau anda tak lakukan maintenance dengan betul. Okay, so bagaimana kita nak lakukan proses ni? Jom kita sama-sama tengok. Okay, so bagi anda yang baru kali pertama nak lakukan maintenance untuk anda punya fuel filter, okay, ini adalah antara tips yang boleh saya kongsikan dengan anda. Okay, yang mana kalau anda tengok sekarang ni, sebelum anda lakukan proses maintenance untuk kita punya fuel filter, apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu pastikan yang kita punya petrol sekarang ni tak melebihi daripada 3 bar. Okay, sebab kalau anda melakukan proses maintenance ni dengan minyak yang agak banyak, okey, mungkin proses ni akan mengalami masalah, di mana kalau anda tengok bahagian tank sekarang ni, okey, bahagian tank kita agak ke bawah, jadi fuel filter kita terdapat pada bahagian ni. Jadi kalau minyak petrol terlalu banyak, mungkin apabila anda membuka bahagian ni nanti petrol akan melimpah keluar daripada bahagian sini. Okey, jadi apa yang perlu anda lakukan, yang pertama sekali adalah anda perlu pastikan okey, minyak petrol anda tak terlalu banyak di dalam tangki. Itu yang pertama yang perlu anda pastikan. Okey, so untuk tips yang kedua yang saya nak kongsikan dengan anda adalah dari segi mileage, yang mana kalau anda tengok sekarang ni mileage motosikal saya dah melebihi 37,000 km, yang macam saya kongsikan dengan anda dulu. Untuk kita punya parts yang genuine, yang original daripada S1M, yang mana fuel filter yang pertama yang saya tukarkan dulu adalah pada 20,000 km, yang mana pada ketika tu memang kita motosikal ni akan mengalami sedikit masalah semput pada gear yang tinggi. Jadi sekarang ni setelah 17,000 km yang kedua, okey, saya mengalami masalah yang sama, okey, yang mana fuel filter ni memang dah perlu ditukarkan. Yang macam saya maklumkan pada anda dulu, sebelum 15,000 km ataupun 15,000 km anda wajib menukarkan fuel filter ni, sebab okey, pada satu kelajuan yang tinggi anda mungkin akan merasai seperti minyak agak kurang cukup untuk performance motosikal anda. Jadi anda perlu pastikan anda tukar kita punya fuel filter ni pada tempoh yang betul. Okey, jadi kita akan buka pada bahagian ni nanti. Okey, yang mana saya perlu buka menggunakan screwdriver, dan pada bahagian dalam juga kita akan buka nanti. Nanti saya akan tunjukkan satu persatu bagaimana kita nak lakukan proses ni. Okey, so untuk lakukan proses ni, apa yang kita perlukan sekarang adalah kita perlukan fuel filter yang baru, yang mana saya gunakan jenis Espada. Okey, untuk jenis Espada ni, kalau anda tengok fuel filter ni, maksimum penggunaan macam saya bagi tahu anda adalah setakat 15,000 km sahaja. Okey, kalau anda tukarkan sebelum 15,000 km adalah lebih baik lah. Okey, sebab ini adalah jenis Espada. Okey, ini adalah screwdriver, dan kita perlukan juga spana jenis T10, sebab kita nak buka bahagian atas ni dan kita nak buka terminal bahagian dalam menggunakan T10. Okey, nanti saya akan buka dan saya akan tanggalkan bahagian ni. Nanti anda akan tengok bagaimana kita punya keadaan ataupun kondisi kita punya fuel filter setelah 17,000 km. Okey, so sekarang ni kalau anda tengok, kita akan tanggalkan skru ni secara menyilang, yang mana saya akan buka 3 skru ni dulu, yang mana kita akan tanggalkan bahagian atas ni. Okey, so ini adalah 3 skru pertama yang kita akan buka, dan selepas tu kita akan buka 3 skru yang seterusnya. Okey, kita akan letakkan di sini. Okey, so kita akan buka 3 skru yang seterusnya dan kita akan cabut keluar. Anda tak perlu tanggalkan kita punya wire di sini pun tak ada masalah, dan anda tak perlu buka bahagian ni, anda perlu cabut saja naik ke atas. Okey, so sekarang ni saya dah bukakan bahagian filter. Kalau anda tengok sekarang ni, anda perasan kita punya minyak sekarang ni masih ada berbaki 1 bar. Tapi kalau anda tengok di bahagian dalam ni sekarang, okey, minyak kita memang dah pun kering, yang mana tinggal sedikit saja bahagian bawah. Okey, ini adalah antara benda yang mungkin saya boleh kongsikan dengan anda. Kalau anda naik motosikal jenis S1M VF3i ni, kalau tinggal 1 bar, anda perlu pastikan anda perlu segera isi minyak. Yang mana kalau bagi saya memang 2 bar pun selalunya saya dah isi. Tapi untuk proses kali ini memang saya tinggalkan 1 bar saja, sebab saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana kuantiti yang ada pada dalam tangki. Kalau anda tengok sekarang ni memang dah rapat sampai ke lantai bawah. Jadi anda perlu berhati-hati kalau anda yang mungkin nak melakukan perjalanan jauh. Sebelum motosikal anda tinggal 1 bar, anda perlu isi minyak anda. Okey, so sekarang ni saya akan buka. Kalau anda tengok sekarang ni saya dah cabut keluar. Sekarang ni saya akan tanggalkan kita punya filter ni, okey, daripada bahagian kita punya
master pump ni. Okey, so kita akan tanggalkan, nanti kita akan gantikan dengan baru dan saya akan buat comparison yang baru dan yang lama. Okey, so sekarang ni anda tengok saya dah buka. Okey, saya menggunakan kita punya screwdriver yang jenis leper ni, yang mana kalau anda tengok besi ni, okey, kita perlu tanggalkan sekali dengan kita punya filter, yang mana kita akan cungkil bahagian ni. Okey, pada kita punya fuel pump tadi, kita perlu cungkil di sebelah kiri, kanan, depan, dan kita perlu cungkil di bahagian belakang, dan dia akan keluar sekali dengan plate ni. Okey, jadi plate yang baru akan ada pada kita punya fuel filter yang baru. Okey, kalau anda tengok sekarang ni memang kita punya fuel filter tersangat kotor. Jadi ini antara penyebab yang mungkin menyebabkan kita punya minyak petrol akan susah untuk diserap masuk ke dalam kita punya fuel pump dan untuk disalurkan kepada kita punya bahagian injektor kita. Jadi ini mungkin akan menyebabkan masalah performance pada motosikal anda setelah mencapai 15,000 km, dan juga ini mungkin boleh menyebabkan masalah lain kalau anda tak lakukan proses untuk menukarkan filter. Jadi kalau anda tengok perbandingan antara yang baru dan yang lama, memang bagi saya selepas 10,000 km anda perlu consider untuk tukar, sebab proses ni sangat-sangat mudah. Okey, harga untuk fuel filter ni yang mana saya beli di kedai berharga RM25. Mungkin anda boleh dapatkan yang lebih murah. Okey, ini adalah harga yang saya belilah. Okey, jadi anda boleh mendapatkan di tempat anda mungkin mahal sedikit ataupun murah berbanding dengan yang saya beli, tak jadi masalah. Ini hanyalah perkongsian yang saya buat. Okey, ini adalah jenis Espada dan ini juga adalah Espada yang saya pakai sebelum ni. Berbanding dengan yang genuine part, lebih tahanlah berbanding dengan yang jenis Espada ni. Okey, untuk yang ni maksimum yang macam saya kongsikan dengan anda adalah setakat 15,000 km sahaja. Untuk pasangkan kita punya fuel filter yang baru ni, okey, anda hanya perlu masukkan macam ni saja. Okey, nanti kita akan tekan bahagian ni. Okey, kita akan masukkan, okey, keseluruhan bahagian ni masuk ke kita punya fuel pump. Nanti saya akan tunjukkan selepas saya dah masukkan sehingga rapat. Okey, so sekarang ni saya dah tekan sehingga rapat macam ni. Kalau anda tengok gap antara kita punya fuel filter dan juga bahagian master pump ni ataupun fuel pump kita ni, okey, dah rapat macam ni, yang mana kita perlu tekan sehingga anda dengar bunyi klik pada bahagian sini, dan memang kita punya fuel filter dah masuk dengan baik. Jadi anda tak perlulah melakukan proses ni dengan menggunakan tool yang lain, yang mana anda hanya perlu tolak dengan tangan anda saja pada bahagian sini dan juga bahagian belakang ni. Okey, so sekarang ni kita akan masukkan balik kita punya fuel pump ni, okey, ke dalam kita punya tangki. Yang mana kalau anda tengok sekarang ni proses ni amatlah mudah, yang mana kita perlu tolak saja masuk ke dalam macam ni. Okey, sekarang ni kita akan pasang balik 3 skru bahagian ni, dan kita akan letak balik kita punya bahagian terminal atas tadi dengan 3 lagi skru, dan proses ni dah pun selesai. Yang mana proses untuk menukarkan kita punya fuel filter ni sangat mudah, anda boleh lakukan sendiri. Okey, sekarang ni kita dah selesai proses ni. Seterusnya nanti kita akan buka bahagian kita punya air filter dan kita akan buat servis nanti. Okey, so sekarang ni saya dah pasang ke 6 skru ni. Kalau anda tengok sekarang ni kita hanya kunci hand tight saja. Okey, anda tak perlu terlalu kuat sebab pernah saya kongsikan dengan anda dulu, skru yang jenis ni memang mudah putus kalau anda kunci terlalu kuat. Itu yang pertama. Yang keduanya, mungkin kalau anda kunci terlalah kuat, tripnya akan rosak lah. Okey, jadi kita hanya perlu kunci hand tight sebab pada bahagian bawah ni memang dah terdapat seal. Jadi anda tak perlu risaulah kalau minyak anda bocor dan sebagainya. Memang kita dah ada seal pada bahagian bawah. Jadi anda perlu kunci semua mengikut kekuatan tangan dan tak perlu terlalu kuat. Okey, so sekarang ni proses. Okey, so untuk proses kedua sekarang ni kita akan lakukan proses untuk kita servis kita punya air filter. Yang mana sekarang ni anda tengok saya dah buka. Untuk proses kali ni saya lakukan sedikit berbeza, yang mana saya tak buka kita punya bateri. Okey, kalau anda lihat sekarang ni bateri kita buka sebab setengah daripada anda yang mungkin nak lakukan proses untuk cleaning kita punya throttle body menggunakan spray dan sebagainya, anda perlu pastikan anda tak buka bateri. Ini adalah antara contoh yang mungkin anda boleh buat. Walaupun hari ini saya tak lakukan proses untuk mencuci throttle body, okey, tetapi ini adalah antara proses yang mungkin anda boleh buat. Anda perlu letakkan bateri di atas kerusi seperti ini. Okey, anda tak perlu buka terminal bateri dan anda tak perlu lakukan proses untuk reset meter setelah anda lakukan proses ni. Tetapi kalau anda dah buka bateri, mungkin anda perlu reset semula anda punya jam dan sebagainya pada anda punya panel meter. Okey, sekarang ni kita akan buka pada bahagian saya punya air filter ni, yang mana dekat sini ada ducting. Okey, intake ducting ni, okey, yang mana masuk angin ke dalam kita punya air box. Okey, saya akan bukakan bahagian ni. Nanti kita akan tengok kualiti kita punya air filter setelah mencapai mileage 17,000 km. Okey, so sekarang ni saya dah cabut keluar kita punya inlet ducting ni. Kalau anda tengok sekarang ni kat bahagian ni memang saya masih kekalkan standard, yang mana saya tak sunatkan pun bahagian ni. Memang inlet kita ataupun intake angin kita cukup untuk saya punya motosikal sebab saya gunakan jenis
air filter jenis Espada ni memang dia punya air filter ni agak jarang sikit lah, tapi anda perlu lakukan maintenance yang kerap sebenarnya. Okey, kalau anda tengok sini, minyak terdapat pada bahagian bawah ni. Okey, yang mana pada bahagian bawah ni pun anda perlu lakukan proses untuk mencuci minyak pada bahagian ni. Okey, sebab daripada crankcase breather anda telah masuk ke dalam airbox. Okey, kalau anda tak lakukan proses ni dengan kerap, mungkin kalau anda lihat pada bahagian kita punya intake untuk throttle body ni memang ada sedikit berminyak lah. Ini pun akan menjadi masalah pada anda punya throttle body sebenarnya kalau anda tak lakukan servis mengikut jadual. Jadi ini adalah contoh yang saya nak tunjukkan kepada anda. Jadi saya buat tutorial ni, okey, melebihi 15,000 km untuk menunjukkan kepada anda bagaimana kesan di dalam kita punya airbox kalau kita tak lakukan maintenance dengan betul. Okey, kalau anda tengok ni, minyak terdapat banyak pada bahagian ni. Okey, yang mana kalau anda tengok dalam crankcase breather punya minyak ni, dia telah masuk ke dalam kita punya airbox, dan ada sedikit kalau anda tengok pada bahagian muncung kita punya throttle body ni ada sedikit minyak. Okey, so untuk anda yang menggunakan air filter jenis Espada ni, memang anda perlu kerap lah melakukan maintenance. Yang mana kalau anda gunakan jenis air filter yang genuine, memang filternya lebih baik berbanding dengan air filter jenis Espada ni sebab materialnya berbeza. Okey, so untuk jenis Espada ni, okey, yang mana satu kelebihan yang mungkin akan anda dapati adalah kita boleh cuci lah pada bahagian air filter ni nanti. Okey, sebab kita boleh cuci dengan air dan kita akan biarkan sehingga kering dan kita akan pasang semula. Okey, so untuk bahagian ni saya akan cuci sehingga bersih, nanti kita akan pasang semula, dan saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana setelah saya lakukan proses untuk mencuci, perbezaan okey sebelum dan selepas. Yang mana anda tengok sekarang ni berminyak, nanti kita akan cuci sehingga bersih di bahagian dalam ni. Okey, sekarang anda tengok sekarang ni kat bahagian bawah ni. Okey, ini adalah kita punya tube daripada kita punya airbox, yang mana kalau anda tengok minyak di dalam bahagian airbox tu akan mengalir masuk ke dalam tube ni. Okey, jadi anda perlu buka kita punya bahagian clip ni, okey, naik ke atas, dan kita perlu buka dan kita perlu drainkan minyak yang terdapat dalam tube ni lah. Okey, so kalau anda tengok minyak dah banyak dalam ni, anda boleh buang. Tapi kalau minyak tak ada dalam ni, anda tak perlu buka pun tak apa. Okey, ini sekadar saya nak tunjukkan kepada anda di mana aliran daripada airbox, okey, minyak di bahagian bawah tu turun. Okey, ini adalah tempat, okey, di mana minyak tersebut mengalir. Jadi anda perlu pastikan yang tudung di bahagian bawah ni ada. Kalau tak, okey, mungkin minyak akan terus ke bahagian tayar. Apabila dia mengalir ke turun ke bawah, dia akan jatuh dan terkena tayar belakang. Okey, ini amat bahaya pada anda. Jadi anda perlu pastikan bahagian ni memang ada penutup seperti ini. Okey, ini adalah contoh lah yang saya buka, saya tunjukkan kepada anda. Okey, kita tarik bahagian ni keluar. Okey, anda akan tengok minyak akan turun ke bahagian bawah. Okey, ini adalah antara minyak yang terdapat dalam kita punya airbox. Okey, anda tengok bahagian bawah ni, ini adalah antara minyak yang terdapat dalam kita punya airbox. Okey, saya dah letakkan kain di bahagian bawah ni tadi. Okey, agak banyak jugalah minyak ni. Okey, jadi anda perlu tutup semali. Okey, pastikan kita punya tube ni bersih sebab kita nak pastikan yang kita punya airbox sentiasa bersih. Okey, jadi minyak ni penting untuk anda lakukan proses maintenance, yang mana anda perlu drain keluar minyak ni kalau dah terlalu banyak. Okey. Okey, so kalau tengok sekarang ni, memang air filter ni adalah jenis besi. Saya suka air filter ni sebab kita boleh cuci lah. Okey, kalau anda tengok bahagian dalam ni, okey, kita boleh basuh dan kita boleh keringkan. Okey, sama ada anda nak keringkan di bawah cahaya matahari ataupun anda nak gunakan dryer dan sebagainya, tak ada masalah. Okey, sebab satu material ni besi yang mana anda boleh cuci menggunakan berus gigi lama seperti ni. Okey, anda perlu gosok pada bahagian luar ni dan juga pada bahagian dalam untuk keluarkan habuk-habuk dan juga kotoran yang terdapat pada bahagian ni, minyak dan sebagainya. Okey, ini adalah antara proses yang boleh anda lakukan, okey, untuk air filter yang jenis ni. Jadi anda perlu cuci. Namun air filter jenis ni anda perlu lakukan maintenance dengan kerap sebab jenis ni amat jarang. Kalau anda tengok material dia sangat jarang dan boleh menyebabkan mungkin berlaku masalah pada anda punya throttle body kalau anda tak lakukan maintenance dengan kerap. Okey, jadi anda perlu lakukan proses ni dengan betul, yang mana anda perlu cuci dan anda perlu keringkan. Okey, so alhamdulillah kalau anda tengok sekarang ni, saya dah cuci kita punya air filter ni. Okey, memenaki air filter ni besi, memang boleh dicuci dan dikeringkan dengan mudah. Kalau anda tengok, okey, air filter ni dah bersih daripada kotoran di bahagian luar dan dalam. Okey, kalau anda tengok memang dah bersih. Nanti kita akan pasang semula pada kita punya bahagian intake ni. Okey, ducting ni kita akan pasang semula dan kita akan masukkan ke bahagian ni. Okey, kalau anda tengok dalam ni pun saya dah cuci minyak-minyak yang terdapat dalam ni. Okey, dan kalau anda tengok di bahagian kita punya intake throttle body ni pun saya dah cuci. Okey, sebelum dan selepas anda dapat tengok bagaimana kita lakukan proses ni, yang mana kotor dan juga kita dah bersihkan. Okey, tetapi untuk sebaiknya ada dua teknik, yang mana kalau anda nak gunakan spray,
anda boleh gunakan spray, anda perlu tembak ke bahagian dalam ni dan anda perlu hidupkan enjin. Yang mana kalau anda tengok proses ni, okey, saya tak buang bateri, jadi anda boleh hidupkan enjin motosikal anda. Itu yang pertama. Tapi saya kurang gemar dengan teknik tersebut kerana saya tak nak sebarang kotoran masuk ke dalam kita punya blok. Okey, jadi kalau boleh saya nak lakukan proses mencuci throttle body ni. Nanti saya akan buka keseluruhan throttle body dan kita akan buat major cleaning. Okey, itu adalah antara benda yang saya akan buat dalam video seterusnya. Mungkin anda boleh follow video tu nanti. Okey, ini adalah bahagian tubing yang menuju ke bahagian bawah yang saya telah keluarkan minyak tadi. Okey, ini adalah sangat penting untuk anda buat, yang mana kalau minyak ni terlalu banyak mungkin dia akan overflow naik ke atas. Okey, jadi kalau proses ni anda lakukan dengan betul, anda dapat pastikan yang kita punya ruangan ni sentiasa bersih lah. Okey, nanti saya akan masukkan semula kita punya filter ni, okey, air filter ke dalam ni, dan proses ni dah pun selesai dan kita boleh hidupkan motor seperti biasa. A few moments later. Okey, so alhamdulillah tutorial kita kali ini dah pun selesai. Mana saya dah cuci kita punya air filter dan juga saya dah pasang fuel filter yang baru untuk motosikal S1MV F3i kita. Okey, so untuk kali ni yang apa yang nak saya syorkan kepada anda adalah, okey, ini adalah fuel injector cleaner jenis Gatson. Okey, bagi anda yang belum mencuci kita punya throttle body, ini adalah antara alternatif yang boleh anda gunakan. Yang mana fuel injector cleaner ni anda boleh masukkan ke dalam tangki minyak petrol, yang mana kuantiti untuk sebotol ni adalah 250 ml untuk 70 liter. Okey, kalau kereta anda boleh pakai untuk 70 liter, anda perlu masukkan sebotol ni lah. Okey, tapi kalau untuk motosikal jenis S1MV F3i ni kita hanya menggunakan minyak sebanyak 7 liter. Jadi anda boleh masukkan sebanyak 25 ml saja injector cleaner ke dalam tangki. Okey, untuk memastikan sistem injector kita dapat dicuci dengan baik oleh kita punya injector cleaner. Okey, so ini adalah antara contoh yang boleh anda gunakan untuk memastikan sistem motosikal anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Okey, so sampai sini dulu perkongsian kita kali ini dalam Dino Channel. Jumpa lagi dalam video-video yang lain. Assalamualaikum.